Salam sejahtera semua. Terutamanya, kami sekumpulan ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Puan Yasota. Di bawah bimbingan Puan Yasota, kami telah berjaya menghasilkan e-majalah dan menyiapkan tugasan video dengan lancar dan sempurna. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Taylor's University dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah memberikan kami peluang untuk mempelajari modul TITAS dan meningkatkan ilmu pengetahuan kami. Sekarang saya akan menyampaikan pengenalan projek kami. Seni mempertahankan diri Cina telah muncul sejak dinasti Xia yang wujud lebih 4,000 tahun sebelum ini. Maharaja Kuning yang nama Cinanya Huangdi memperkenalkan bentuk seni mempertahankan diri yang terawal ke China. Maharaja Kuning digambarkan sebagai seorang jeneral terkenal yang sebelum menjadi pemimpin China, menulis risalah panjang tentang perubatan astrologi dan seni mempertahankan diri. Asal unsur seni mempertahankan diri China dianggap sebagai keperluan untuk mempertahankan diri, latihan memburu dan latihan ketenteraan di China purba. Pertempuran tangan ke tangan dan latihan senjata adalah bahagian penting dalam menyediakan askar China. Dari permulaan ini, seni mempertahankan diri China terus memasukkan berbagai falsafah dan idea ke dalam amalannya untuk menggambarkan tujuannya daripada mempertahankan diri kepada pemeliharaan kesihatan dan akhir sekali sebagai kaedah pengamanan diri. Kemudian sekali lagi, impak cita-cita seni mempertahankan diri dalam masyarakat awam boleh didapati dalam puisi, fiksyen dan dalam filem jangka panjang. Seni mempertahankan diri China pada masa ini merupakan komponen penting dalam budaya China. Sekian, terima kasih. Apa khabar semua? Nama saya Ming. Saya ialah Group 6 untuk TITAS assignment. So hari ini saya bagi cakap you, apakah objektif video kami? Adakah untuk menarik perhatian anda atau menjadikan hidup anda lebih menarik? Objektif kami adalah untuk membiarkan anda menjadi peminat seni mempertahankan diri yang merupakan teknik mempertahankan diri yang diajarkan oleh tuan dari gunung atau berusaha menghubungi peminat seni mempertahankan diri dan orang-orang yang masih buat tidak tahu apa itu seni mempertahankan diri. Terima kasih. Wing Chun adalah seni mempertahankan diri Cina berasaskan konsep dan bentuk pertahanan diri yang menggunakan kedua-dua menyerang dan menetap atau mengawal sambil mengususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Prinsip asas Wing Chun adalah sentiasa melindungi pusat anda sama ada dalam serangan atau pertahanan. Gunakan kekuatan lawan untuk memalingkannya. Menggunakan prinsip pesongan kekuatan untuk pertahanan dan garis lurus untuk menyerang. Beberapa faedah termasuk praktikal untuk mempertahankan diri, boleh dipelajari dalam jangka masa yang agak singkat, boleh diamalkan oleh orang dari pelbagai saiz, bentuk dan tahap kemampuan atletik, dapat membantu menurunkan lemak badan dan meninggalkan kawalan berat badan melalui latihan aerobik yang mengembangkan daya tahan yang lebih baik dan kecekapan otot anda. Hari ini ramai orang telah belajar mengenai Wing Chun melalui superstar seni mempertahankan diri Bruce Lee atau melalui siri filem Ip Man yang sangat popular. Tai Chi Chuan juga ditulis Tai Chi Chuan ialah bentuk latihan Cina purba yang pada asalnya dicerita sebagai seni pertempuran. Pengasas Tai Chi ialah seorang penari Tao bernama Zhang Zhangfeng. Tai Chi ialah sejenis Qigong yang diamalkan oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia setiap hari. Qigong bermaksud tenaga atau teknik pernafasan dalam bahasa Cina. Kerana amalan Tai Chi yang betul, sentiasa menggunakan kaedah Qigong seperti pernafasan dan tenaga. Walaupun Tai Chi pada asalnya adalah seni mempertahankan diri, ia kebanyakan diamalkan hari ini sebagai bentuk senaman yang sangat baik. Perkataan Tai Chi bermaksud tinju mutamat tertinggi. Digunakan sebagai senaman yang sehat. Tai Chi adalah penggunaan relaksasi dan pernafasan untuk menghasilkan kesihatan, umur panjang dan kekuatan dalaman dengan mengaplikasi konsep Tai Chi kepada penggerakan yang sangat semula jadi. Tai Chi menekankan berkecuali, kelonggaran, ketenangan, latihan perlahan dan mandek 9 lengkung. Ia boleh melawan temuan. Jika anda kerap mengenalkan Tai Chi, boleh membantu menggerakkan otot dan tulang. Dan secara semula jadi, ia juga boleh membantu orang tua untuk mencegah osteoporosis dan membantu melambatkan penuaan. Sesetengah orang mungkin mempunyai metabolisme yang sangat lemah apabila mereka semakin tua.
yang boleh membawa kepada berbagai masalah kesihatan. Dan Tai Chi biasa boleh membantu metabolisme. Oleh itu, disyukurkan untuk bersenam setiap pagi selepas bangun. Walaupun kita mendapat faedah dari kelas Tai Chi yang berlangsung selama 12 minggu atau kurang, kita menikmati faedah yang lebih besar jika kita meneruskan Tai Chi untuk jangka masa yang lebih panjang dan supaya dapat menjadi lebih mahir. Kita berlatih Tai Chi di tempat yang sama pada masa yang sama setiap hari untuk mengembangkan rutin harian. Tetapi jika jadual kita tidak menentu, lakukan Tai Chi setiap kali kita mempunyai masa. Kita bahkan boleh mempraktikkan konsep minda tubuh yang menenangkan dari Tai Chi tanpa melakukan pergerakan yang sebenarnya ketika kita berada dalam situasi tertekan seperti kesesakan, lalu lintas atau perjumpaan kerja yang tegang dan misalnya. Pengubahsuaian atau penghindaran postur tertentu mungkin disyorkan. Selain itu, terdapat 5 gaya Tai Chi yang berbeza seperti Chen, Yang, Wu, Matahari dan Hao. Sekian, terima kasih. Jeet Kune Do adalah satu seni mempertahankan diri Cina yang diciptakan oleh seorang artis antarabangsa terkenal yang bernama Bruce Lee pada tahun 1967. Ia adalah gabungan antara seni mempertahankan diri lain seperti Muay Thai tinju, Wing Chun, Jujutsu, Judo, Fencing, dan Brazilian Jiu-Jitsu. Sejarah Jeet Kune Do perlu bermula dari Bruce Lee ketika berusia 13 tahun. Beliau mula belajar Wing Chun dengan gurunya Ip Man. Beberapa tahun kemudian, beliau juga belajar banyak seni mempertahankan diri lain dan pada 1967 tahun, beliau bergabung semua seni mempertahankan diri dan menjadi Jeet Kune Do. Manfaat Jeet Kune Do adalah sebab boleh dengan tahap kemampuan saingan dan tanpa memikirkan kelas peraturan atau ref untuk memanggil pertempuran. Teori Jeet Kune Do menyiapkan kebebasan dari gaya, contoh dan ciptakan. Ia menyatakan bahawa perkembangan tukang tentera harus segera dan mudah. Pakwa adalah seni mempertahankan diri Cina yang diciptakan oleh Dong Haijun semasa dinasti Qing. Pakwa juga dikenal sebagai Yushen Pakwa atau Pakwa Len Wazhang, adalah gaya tinju tradisional Cina. Sekitar tahun 1864, mereka pergi ke Beijing, di mana dia mendapat pekerjaan melayani putra tepat dari pinggang. Semasa jamuan, dia menarik perhatian dirinya dengan perlahan-lahan bergerak melalui ruang perjamuan yang penuh sesak, bahkan memanjat tembok dan menyajikan anggur dan makanan. Semasa ajaran awamnya, seni ini diberi nama Pakwa Pam dapat memanjangkan umur Anda. Amalan Pakwa Pam juga boleh membantu mencegah penyakit dan kecederaan. Pakwa Pam berdasarkan falsafah dan teori eksigram. Teori Pakwa digunakan di Cina kuno untuk menganalisis arah kedudukan, sebab dan kesan alam semesta dan semua perubahan semula jadi. Eagle Claw ialah gaya seni mempertahankan diri Cina yang terkenal dengan teknik mencengkam, sistem kunci sendi, penghapusan dan serangan titik tekanan. Seniman bela diri akan membentuk tangan seperti cakar dan menggunakannya untuk menggenggam atau menyerang lawan dengan meraih dan menarik otot. General Yue Fei telah belajar seni mempertahankan diri dari seorang Shaolin monk bernama Zhou Tong. Zhou mengajarnya elephant style yang kemudian diperluas untuk membuat 108 locking hands techniques. Dengan Eagle Claw, seniman bela diri akan meningkatkan keyakinan dan penyesuaian fizikal mereka serta mempertahankan diri. Anda juga dapat menambahkan fleksibiliti dan kekuatan. Eksponen Eagle Claw mesti memahami struktur tulang dan sistem aliran tenaga seseorang. Tulang dan tendon mempunyai kedudukan yang pasti. Aliran tenaga juga mempunyai meridian yang pasti. Hai, nama saya Muhammad Abdul Haris, pelajar Bachelor Formula S akan menceritakan tentang kesimpulan yang terdapat dalam projek ini. Kami sekumpulan masing-masing yang telah diberikan oleh ketua perkumpulan dan kami saling bantu-membantu antara satu sama lain dan itu menguatkan chemistry kami. Yang tidak faham kami cuba selesaikan, kami cuba membantu dan juga saya bersyukur kerana telah diberikan ahli kumpulan yang sangat berdedikasi, sangat supportif dan sangat membantu.